Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kitab Misbahul Munir, sifat yang kedua, huraian sifat yang kedua, qidam artinya sedia, muka surat 34, Rumi Jawi 15. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, wajib pada syarak. Wajib pada syarak maksudnya tak buat berdosa. Wajib pada syarak. Wajib pada akal lain, wajib pada syarak lain, wajib pada adat lain. Tiga perkara yang kita dah bahas sebelum ni, kita kena sentiasa ulang tiga jenis wajib tadi. Wajib pada syarak iaitu kalau tak buat berdosa, kalau tak tahu berdosa, ataupun kalau tak buat perkara itu berdosa, wajib pada syarak. Pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku. Dia kena tahu dan dia kena mengaku di dalam hatinya. Kena mengaku dalam hati akan tentu sungguh sedia Allah Ta'ala. Sedia tu masuk qidam. Tentu sungguh Allah Ta'ala tu qidam. Tak terima baru. Tak terima baru. Qidam ni lawan daripada baru. Qidam lawannya baru. Qidam maksudnya sedia. Kadang-kadang sedia tu payah sikit nak tu. Maksud sedia tu tidak ada permulaan. Sedia ada, sedia kala. Sedia. Kalau orang Kelantan cakap macam ni apa? Macam kalau dia selalu makan, kita tengok-tengok, makan sedia. Ada tak cakap tu? Ke orang Kedah cakap gitu? Makan sedia, dia kata. Makan sedia tu maksud asyik makan aja. Ya. Tak ada. Tu orang Kedah lah. Dia cakap tu orang Utara lah kalau macam tu. Kita ni kejap Kedah, kejap Kelantan, tak tahu mana satunya bahasa lah. Dia tak ada, dia tak ada cakap gitu. Makan sedia. Tu. Makan sedia. Ataupun pakai baju tak pakai baju sedia. Maksudnya sentiasa tak pakai baju. Tu maksud sedia. Sedia. Audio macam slow. Kan nak pakai tu? Ada. Tak tahu, tak ajar ni. Try. Setiap tapi ni nak putus dah tu. Tengok. Jadi kalau orang yang selalu bercakap macam tu, dia faham lah. Dia boleh mudahlah untuk dia faham. Iaitu tidak ada qidam tu, tidak ada permulaan ataupun sedia. Kalau bahasa Melayu dia panggil sedia kala pun ya, sedia kala. Tapi cuma sedia kala tu takut salah faham pula apa maksud sedia kala. Jadi sedia kala tu apa? Sedia kala tu apa? Sedia. Sedia. Okey. Maksudnya tidak ada permulaan. Itu maksud qidam. Sedia. Tidak ada permulaan. Ataupun lawan dia baru. Baru tu maksudnya ada permulaan. Maksud ada permulaan, adanya dia tu sebelum dia ada tu dia tak ada. Itu baru. Bukan baru Melayu
Baru Melayu pun ada kan, orang kata baru kan, baru beli. Itu baru Melayu dia panggil. Baru bahasa Melayu. Baru aja, bila datang baru sampai. Itu baru juga. Tapi bukan kita masuk baru tu. Bila sebut baru dalam kitab masalah akidah, bukan masuk baru tu, bukan. Habis tu apa masuk baru tu? Sebelum dia ada. Tapi sebelum dia ada tu dia tak ada. Cuma tak kisahlah berapa lama pun. Jam ke, 10 jam ke, sehari ke, 10 hari ke, setahun ke, 100 tahun ke, 1 bilion tahun ke. Janji dia ada, sebelum dia ada tu dia tak ada. Dia panggil baru. Baru dari sudut bahasa akidah, baru. Jadi tak terima baru tu maksudnya itulah dia qidam. Tak terima baru. Maksudnya tak terima adanya dia sebelum tu tak ada. Tak. Dia qidam. Qidam tu maksudnya adanya dia tu, bahasa lain tidak ada permulaan lah, atau adanya sebelum tu ada. Boleh kata gitu juga. Jadi dia tak sampai tak boleh fikir. Kalau ada. Kita memang ada, tapi sebelum ni akhir sekali 100 tahun lepas tak ada. Maknanya kita ni ada permulaan. Jadi kita ni baru. Baru. Takut salah faham maksud baru tu. Baru. Jadi itulah maksud qidam. Tidak ada permulaan. Firman Allah Ta'ala, huwal awwal. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dia yang awal. Tapi orang yang ajaran sesat tu kan, yang biasa kena tangkap ajaran sesat, dia kata huwal awwal tu Allah yang awal. Maksudnya Allah yang dulu ada. Allah yang ada dahulu. Dengan maksud bukan qidam, dia maksud lain. Tapi yang awal-awal semua tak ada, Allah ada dah. Sedangkan awal ni kita maksud tidak ada permulaan. Dan membawa maksud sebelum semua ada, Allah memang dah ada. Betul juga. Cuma kalau kita kata Allah yang paling awal, dia yang paling awal, dia boleh dua maksud. Maksudnya sebelum semua ni ada, dia ada dulu. Tapi adakah dia itu tidak ada permulaan? Kalau kita baca, taklah. Tak termasuk. Ceritanya sebelum semua makhluk ni ada, dia dah ada. Itu saja. Sedangkan maksud awal tu adalah qidam. Tidak ada permulaan. Tu maksud awal. Jadi awal maksudnya tak ada awal. Betul? Betul tak? Awal. Huwal awal. Dia yang awal. Maksudnya tak ada awal. Sebab tu Quran ni kita tak boleh main baca terjemahan gitu aja. Malah Pak Arab yang faham bahasa Arab pun pening baca dia terjemahan, dia mensyarahkan, pening. Dia Pak Arab, cakap Arab. Kalau kata dia awal, mungkin Pak Arab akan mensyarahkan dia yang paling awal. Tu bahasa awal. Huwal akhir. Sudah. Nak terjemah apa? Dia yang last sekali. Dia yang last apa? Dia yang last apa? Sedangkan huwal awal, dia tak ada awal. Huwal akhir, dia tak ada akhir. Bukan dia duduk last. Jadi itulah, hati-hati lah kat situ. Jadi huwal awal maksudnya ialah Allah Ta'ala yang awal. Apa maksudnya? Qidam. Maksudnya tak ada awal, tidak ada permulaan. Yakni yang ada sebelum daripada makhluk ini ada. Allah ada sebelum makhluk ni ada, Allah dah ada. Dan Tuhan tetap telah ada. Itu yang maksudnya tak ada permulaan tu. Jadi boleh dua maksud lah boleh faham. Huwal awal boleh faham, Allah awal sekali, semua ni tak ada, Allah dah ada. Yang kedua, Allah itu qidam. Dengan maksud memang dah ada. Memang dah ada. Memang dah ada dengan maksud tak ada permulaan. Maka sedia tu, qidam tu, itulah dikatakan sifat qidam. Nak faham lagi, kena faham lawan dia. Yang lawan bagi baru. Baru mana ni? Baru yang tadi tu lah. Baru yang ada permulaan. Jadi, qidam tu lawan bagi baru. Bila kita dah tahu lawan bagi baru, lagi mantap kita faham qidam tu apa. Jadi, senang je lah. Kalau kita tengok mana-mana makhluk, apa-apa makhluk saja, mesti kita akan kata sebelum dia ada, mesti dia tak ada dulu sebelum ni. Cuma berapa lama tu, wallahualam lah. Tak tahulah berapa lama, tapi pasti yakin. Boleh yakin tak? Kita boleh yakin tak? Maksudnya, semua yang ada, sebelum tu dia tak ada. Boleh tak yakin gitu? Sebab, nak kata macam mana? Kalau orang main akal, dia kata, nak kata semua yang ada ni, sebelum tu dia tak ada, mana mu tahu? Masa dia tak ada tu mu ada tak? Mu pun tak ada juga. Bila tak ada, macam mana mu boleh tahu? Sebelum dia ada, dia tak ada. Boleh tak? Ke belit?
Macam mana nak keyakinan dia sudut akal lah. Dia sudut akal. Macam nak kata, okey, kita kata, kapet ni sebelum dia ada, dia tak ada. Sebelum dia dibuat lah, dia tak ada. Okey. Boleh terima lagi. Okey lagi. Sebab kita tahu kapet ni, kita boleh agak. Tapi kalau bumi, sebelum dia ada, dia tak ada. Sedangkan kita ada, bila kita ada, bumi ni dah ada. Macam mana kita boleh yakin bumi ni sebelum dia ada, dia tak ada? Tu ya. Tu nak kena bahas dengan orang apa? Orang yang tak ada agama ke, orang kafir ke. Nak jawab apa tu? Nak jawab apa? Macam mana kau boleh yakin kau kata bumi ni sebelum dia ada ni dia tak ada? Sedangkan ketika bumi ni ada, kau tak ada lagi. Kau ada, bumi ni dah ada. Macam mana kau boleh yakin sangat? Macam mana? Cakap. Sahab. Kita ni ada. Kita yakin tak sebelum ni kita tak ada? Macam mana kita boleh yakin sebelum ni kita tak ada? Sedang kita mana? Sedar-sedar kita dah ada. Biasa sedar umur apa? Umur 6 tahun sedar? Tak sedar lagi. Umur 7 tahun pun sedar kot. 7-8 tahun baru sedar kita ni ada. Baru sedar kita ni orang, kita ni ada tak? Umur 5-6 tahun mana sedar? Macam tu main gitu je. Tak sedar. Okey, walaupun kita sedar kita dah ada, tetap juga kita yakin sebelum kita ada tu kita tak ada. Diri kita sendiri pun kita boleh yakin. Maka macam itulah juga kita boleh yakin yang lain. Walaupun kalau orang kata macam mana kau boleh yakin, sedangkan ketika dia tak ada tu engkau pun tak ada. Macam mana kau boleh yakin bumi ni, langit ni sebelum dia ada ni dia tak ada dulu? Kemudian Allah yang buat, Tuhan Allah yang buat. Contoh dia kata kan, orang kafir kan, Tuhan Allah buat langit. Bila Tuhan Allah buat langit, engkau kata langit tu sebelum dia ada dia tak ada. Okey, jika macam tu, masa Tuhan Allah buat langit, engkau pun tak ada juga. Jadi macam mana kau boleh yakin langit tu daripada tak ada kepada ada? Macam mana kau boleh yakin? Kita kata diri kita sendiri pun kita sedar-sedar dah ada. Tapi kita sangat yakin sebelum kita ada tu kita tak ada. Kalau dia sedar umur 10 tahun, yang dia ingat-ingat umur 10 tahun, sedar-sedar dah ada. Tapi dia tetap juga ada di lubuk hati dia. Hati dan akal yang sejahtera akan mengatakan, aku ni ada baru 10 tahun je. Sebelum ni mesti aku tak ada. Mak aku yang lahirkan dan sebagainya lah. Okay. Maka sedia itulah dikatakan sifat qidam bagi, yang lawan bagi baru. Yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Tentu tidak sekali-kali Allah Ta'ala tu tak ada kepada ada. Dia sedia. Dia memang, dia ada. Adanya Allah tidak didahului dengan tiada. Dia tak susah. Nak faham tak susah. Dia faham makhluk je. Semua makhluk sebelum ada dia tak ada. Allah terbalik. Ada aje. Cuma memanglah tak boleh nak faham sebab akal kita ni akal bukannya sempurna. Akal kita bersifat lemah. Tak boleh nak faham hakikat macam mana tu. Cuma lawan daripada kita lah. Lawan daripada cawan ni. Cawan ni sebelum dia ada mesti dia tak ada. Allah terbalik. Terbalik di sudut ada tu. Iaitu ada. Tak ada sebelum-sebelum. Memang ada. Memang ada. Dan adanya lawan daripada adanya cawan ni. Gitu je. Cuma kita boleh faham gitu. Cuma kita tak boleh nak pergi lagi. Otak kita tak boleh pergi dah. Macam mana kalau duk ada. Yang first tu. Tak ada first. Ada. Dia tak boleh pergi. Infinity dia panggil. Infinity kan? Ke infinity masih lagi ada ni? Masa tak boleh pergi lah. Macam mana? Kalau ada. Kan semua yang ada sebelum tu tak ada. Ya, itu makhluk. Allah Tuhan. Takkanlah Tuhan sama macam makhluk. Jadi Tuhan terbalik. Iaitu adanya dia memang ada. Ataupun sedia ada. Dan pengakuan di dalam hati bukan cakap aja, kena pegang dalam hati baru sah akidah. Pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh Tuhan sedia. Tentu sungguh, bukan sekadar cakap. Ada orang cakap tapi kat hati tak pegang. Tak boleh. Yang kita nak pegang kat hati, bukan kat mulut tu. Kadang-kadang kita faham tapi tak pegang, tak boleh juga. Dia kena pegang. Itu yang Abu Talib, dia percaya semua kat Nabi. Dalam akal dia semua. Dia kenal Nabi. Tapi dia tak pegang. Yang naknya pegang. Itu dia kata, dan pengakuan di dalam hati, pegang tu, dengan tentu sungguh Tuhan sedia. Sungguh-sungguh. Itulah dinamakan dia wajib pada akal.
Atau bahasa kita kata tak masuk akal kalau Tuhan tak macam tu. Tak masuk akal kalau Tuhan dia ada tapi sebelum tu dia tak ada. Tak masuk akal. Tak masuk akal lah. Makna Tuhan dia mesti lawan daripada adanya dia tu sebelum tu tak ada. Lawan dia. Maknanya sedia ada. Itu baru masuk akal. Baru Tuhan. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak baru itu dinamakan dia mustahil pada akal. Pegang Allah itu tidak ada permulaan, itu dipanggil Allah itu qidam. Kita pegang. Dan dalam masa yang sama pegang juga tak mungkin. Tak mungkin tentu tidak baru. Tentu tidak baru. Itu dinamakan mustahil pada akal. Dan makna sedia itu ialah barang yang ada, dan makna sedia itu adalah barang yang ada. Barang yang ada, barang tu bukan Allah tu barang. Bahasa dulu kan. Perkara kot boleh kata sekarang kan. Boleh tak perkara? Allah tu boleh kita letak perkara kan. Dan makna sedia tu, sedia atau qidam tu apa dia? Barang, perkara, sesuatu boleh? Sesuatu. Susah risau kan nak letak kan? Tapi boleh kot. Ya? Tapi orang dulu letak barang terus. Barang terus. Bukan masuk barang untuk barang tu kan. Sesuatu ataupun perkara yang ada, yang tidak didahului, tiada. Itulah qidam. Atau dikatakan barang, perkara yang tidak ada permulaan bagi adanya. Okay. Ini sifat salbiah yang pertama. Ini sifat salbiah nama. Sifat salbiah yang pertama. Sebelum ni, kita bahas Allah itu wujud. Wujud tu sifat nafsiyah. Dengan maksud, apa bunyi? Tu lah. Sekarang perut. Tak, dia ganggu dia punya konsentrasi. Okay. Okay. Jadi maksud sedia atau masuk qidam itu, iaitu sesuatu, tak boleh sesuatu macam banyak sangat. Perkara yang ada dia tidak didahului dengan tiada, atau boleh juga kita katakan sesuatu yang tidak ada permulaan baginya. Itulah dia qidam. Maka sedia inilah dikatakan sedia yang zati. Zati ini original lah. Zati ni original. Inilah namakan sedia yang original. Oh, saya nak cerita kejap, berhenti kat situ. Nak cerita pasal apa ni? Kita sedang menceritakan tentang sifat salbiah, iaitu bila kita kata Allah itu ada, itu sifat nafsiyah. Dengan maksud ada. Ada tu Allah ada. Jadi ada tu selagi Allah ada, selagi tu ada tu ada. Jadi Allah itu ada tu merujuk kepada Allah. Okey, settle macam tu aja. Sifat salbiah lain sikit. Sifat salbiah ni iaitu qidam, baqa' nanti akan datang. Salah satunya sifat qidam. Dia sifat yang tak ada. Qidam ni tak ada. Dia menceritakan tentang keberadaan Allah itu. Jadi Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Adanya Allah tu ada 5 ciri. Boleh tak sebut ciri? Risau nak guna perkataan-perkataan. Ada 5 cerita. Adanya Allah kekal. Putus-putus. Alamak. Putus. Tak ada, sambung balik. Ada tu. Ada. Siapa? Cik Mazlan. Oh, Cik Mazlan daurah lusa. Daurah ayat 14. Kan? Cik Mazlan ayat 14. Cancel ke apa? Ya, tak apa. Okey. Jadi 5 cerita ni wajib kita tahu. Saya guna perkataan tu lah. Kalau bahasa ni kata 5 sifat salbiah. Sifat yang menolak perkara yang tak layak bagi Allah. Tu bahasanya. Tapi kita mudahkan bahasa. Allah tu ada. Kita pun ada. Adanya kita, ada cerita. Ada cerita dia. Ceritanya apa? Ada kita, lelaki. Tu cerita dia. Adanya kita, putih kalau kulit, hitam kalau hitam. Adanya kita, jenis ada 2 tangan, 2 kaki. Tu cerita dia.
Adanya pula lahir pada tahun sekian-sekian. Itu cerita kita. Allah juga ada. Dan ada cerita dia. Ada cerita Allah. Ataupun ciri yang kita panggil. Adanya Allah itu tak macam kita. Adanya kita lahir tahun 80, tahun 90. Tu ada kita. Cerita pertama. Banyak lagi cerita kita ni. Cerita kita tak berapa nak kuat sangat. Dulu mula lemah, makin kuat. Lepas tu lemah balik. Macam-macam cerita kita lah. Ada 2 biji mata, boleh bercakap begitu. Dulu tak boleh cakap, dulu tak boleh ni. Sekarang dah bunyi suara. Macam-macam cerita kita. Warna tinggi, rendah semua. Berat semua. Tu cerita kita. Cerita Allah pula, yang fardhu ain ada 5. Dari sudut sifat salbiah ada 5. Cerita pertama, beza ada kita, ada tahun 90 baru ada. Sebelum tu tak ada. Adanya Allah terbalik. Iaitu dengan maksud apa? Ada saja. Itu kidam. Ada, tidak ada permulaan. Adanya sedia kala. Ada aja. Itu kan beza. Nanti kita akan bahas nanti. Baqa pula kekal. Cerita kita, adanya kita tak hidup lama pun. Berapa? 60-70 mati. Adanya Allah tak mati-mati. Tak binasa-binasa. Nanti ada cerita pula mukhalafah tak sama. Qiyamul binafsi. Wahdaniyah. Macam-macam cerita lagi. Cerita. Jadi, walaupun kita wujud, Allah wujud, tapi wujud kita dengan wujud Allah tak sama. Sama-sama wujud, ya, ada. Kita kan ada. Makhluk semua ada. Sama macam Allah juga ada. Tapi tak sama wujudnya. Kewujudan itu tak sama. Ya. Maka makna sedia itu ialah barang yang ada tidak didahului tiada, atau dikatakan barang yang ada dan tidak ada permulaan baginya adanya. Maka sedia inilah dikatakan sedia original. Sedia original, sedia zati. Yakni sedia bangsa zatnya. Original lah bahasa sekarang. Hakiki, hakikatnya. Sedia betul. Kidam betul. Tak ada permulaan betul. Betul. Dan keluar dengan sedia yang zati, yang tak termasuk sedia ataupun kidam. Kidam yang zati. Dia panggil kidam juga. Apa surah Yasin tu? Bukan yang tu. Yasin tu semua orang boleh. Yang tengah. Turja'un tu. Lah kali. Apa ayat dia? Ada kidam. Ada perkataan kidam tu. Kum fayakun. Orang turja'un lah. Ingat turja'un aja. Ayat kat depan dia tu. Dia cerita ada kidam tu cerita. Bulan. Mula-mula. Akhir sekali dia. Tak ingat lah ada ayat. Ada kalau urujun ni qadim. Tu nak cerita. Qadim tu. Manazil. Bulan tu kan dia besar kecil besar kan dia punya mula anak sabit, lepas tu makin besar. Maksudnya nak cerita je pakai qadim juga. Allah qadim juga. Maknanya bulan pun qadim. Bukan. Itu dia kata keluar dengan sedia yang zati itu sedia zamani. Sedia tu asal qadim dari sudut zaman. Maksudnya lama dah. Dia punya qadim juga. Kalau kita pun cakap sejak azali lagi, kita sebut azali. Kita tak sebut qadim. Tapi ada sebagian ulama kata azali yang qadim ni beza. Ada kata sama aja. Qadim. Jadi kita kata dia ni sejak azali lagi. Boleh cakap gitu? Boleh. Dia ni sejak qadim pun boleh. Dari sudut bahasa. Dia panggil qadim apa? Qadim zamani. Lama maksudnya macam tak ada. Macam seolah macam tak ada permulaan. Soalan macam tu. Bila dia kerja ni? Dia kerja lama dah dia kerja. Sejak azali lagi. Kita kata gitu kan. Maksudnya macam tak bila lah. Aku kecil lagi tu dia kerja dah. Macam tu. Masa aku kecil lagi dia ada dah. Sekarang ni aku dah tua dia ada lagi. Sejak azali lagi. Sejak qadim. Boleh cakap. Tapi qadim apa? Bukan qadim betul. Qadim zamani dia panggil. Sedia zamani. Artinya dengan panjang dan lama masa. Tapi bukan original lah. Yang qadim original Allah yang tadi tu. Yang atas tadi tidak ada permulaan. Qadim yang ni ada permulaan. Cuma majaz ataupun cakap majaznya seolah-olah macam tak ada permulaan. Lama sungguh. Macam mana? Qadim hakiki Allah lah. Hakiki Allah. Yang ni qadim zamani lah panggil. Qadim zamani. Selain pada tu lah. Kita tak boleh panggil qadim kita. Macam kalau orang tua tu umur dia 150 tahun.
Boleh boleh cakap qadim, baru sesuai. Setakat 60 tahun tak sesuai cakap qadim, ataupun azali, ataupun tak sesuai. Macam pokok. Tanam pokok tu, ni masa tok aku dulu cerita, tok dia cerita, dia dah jadi tok dah. Dia dah jadi datuk. Dan dia cerita, tok dia cerita, yang mana tok dia cerita, tok dia kata, tok dia yang tanam pokok tu. Allah lama, sejak azali lagi dah ada pokok ni. Tok aku pun kata tok dia kata ada. Tok yang macam mana nak cakap, berapa banyak tok lah, berapa generasi. Apa? Akhir sekali kita guna perkataan, memang dah ada sejak azali lagi dah pokok tu. Kita guna azali. Kita tak guna qadim. Sebenarnya qadim, azali bolehlah guna dari sudut zamani. Zaman. Tu wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Boleh tengok ayat tu apa cerita pasal apa. Qadim tu. Bukan qadim Allah tu. Qadim zamani. Maka sedia ini tidak dikehendaki pada bicaraan ini. Ini cerita lain, jangan masuk, ini cerita. Jangan campur. Stop kat situ. Cukup. Panjang ni. Habis ni je saja nanti malam ni. Dalil qidam. Sebab nak cerita daur dengan tasalsul. Cerita daur tasalsul, tersasul-sasul. Tersasul dia panjang. Sebab daur. Allah jadikan Tuhan. Tuhan jadikan Tuhan. Tuhan jadikan Tuhan. Berpusing-pusing dia panggil daur. Tuhan ni jadikan Tuhan ni. Tuhan ni jadikan Tuhan. Tuhan ni jadikan Tuhan ni. Tasalsul dia panggil. Tu ada. Panjang ni cerita ni. Kena berhenti kat situ. Situ stesen dia. Setengah jam. Cukup Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala, berhenti kat situ. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala, dan tak baru itu, ialah kita fikir kalau Tuhan tidak tentu sedianya, niscaya tentu ia baru. Berhenti kat situ. Nanti ceritalah, telur dulu ke? Ayam dulu. Termasuk ceritalah tu. Sebab nak cerita pasal qadim ni. Telur dulu ke ayam dulu? Saya tutup pula. Itu yang kita akan bahas akan datang.